Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidas Matra. Fokus utama, pandangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap Sarawak sebagai harimau Asia dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat berpotensi menjadi kenyataan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, salah satu faktor utama kejayaan Sarawak adalah kerana kerajaan di bawah pimpinannya berupaya menentukan hala tuju dan dasar yang betul berasaskan sumber yang ada dan memaksimumkan kelebihan yang dimiliki oleh negeri ini. Menurutnya ini termasuk penglibatan dalam sektor ekonomi baru yang berpotensi menyumbang kepada pembangunan negara dan seterusnya memberi manfaat jangka panjang kepada setiap lapisan masyarakat. In this respect, you're talking about climate change. Now people are tackling climate issues where, the emission of carbon is one of the causes of what's happening now globally. So what I do was I did certain studies on this, and I find that you must have certain policies to mitigate the issue of carbon emission, number one. Number two is to reduce the global temperature. I see that Sarawak has the resources to mitigate carbon emission while at the same time to contribute to climate management. Beliau berkata demikian dalam program Bual Bicara Perniagaan dan Kewangan Money Matters di saluran TV3 pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut menekankan kepentingan utama Sarawak pada masa kini adalah untuk mengekalkan kedudukannya sebagai negeri berpendapatan tinggi dengan pendekatan pembangunan ekonomi yang inklusif. Sementara itu, Kerajaan Sarawak menetapkan dua syarat untuk dipenuhi sebelum mengambil alih Maswings, anak syarikat Malaysia Airlines Berhad MAB yang dijenamakan semula sebagai syarikat penerbangan butik. Menerusi bual bicara sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu syarat tersebut sebagai sebahagian daripada usaha memastikan perkhidmatan penerbangan Maswing diuruskan dengan lebih cekap. Jelasnya, rundingan sedang dijalankan oleh Jawatan Kuasa Pasukan Petugas Khas yang dipengerusikan oleh Menteri Pengangkutan Persekutuan serta Menteri Pengangkutan Sarawak dalam usaha membentuk syarikat penerbangan luar negara berskala kecil dan eksklusif. I also want two conditions to be fulfilled. One, due diligence. We must be a clean slate. Number two, the rules must be regional. At the moment, must be also fly within Sarawak and Sabah. That's not what we want. We want a regional airline, but small and boutique in nature. And that will give another infrastructure to people to come to Sarawak, and also to stabilize the fare. Dalam pada itu, beliau tidak menafikan bahawa sektor perkhidmatan ini amat penting, bukan sahaja untuk pelancong datang melihat keindahan yang ada, tetapi juga berkenaan dengan pelancongan perubatan yang boleh meningkatkan ekonomi serta memberi manfaat kepada negara. Perkembangan seterusnya, Kerajaan Sarawak komited dalam memanfaatkan sumber yang ada untuk penerokaan ekonomi baharu negeri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, langkah kerajaan itu penting untuk merealisasikan matlamat negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Bagi tujuan itu, ujarnya kerajaan negeri turut melabur dalam bidang pendidikan dalam melahirkan generasi yang mampu menghasilkan idea baru yang efektif. You have to upgrade our skill and use our skill to add value to our resources. We have started with our digital economy, and this become a tool for us to go forward in the green economy with sustainability as the key. Sarawak has produced biofuel now. We are producing sustainable aviation fuel from our microalgae, and I hope UTS will explore new ideas to explore our resources. Beliau berkata demikian semasa Majlis Convocation ke-7 Universiti Teknologi Sarawak di Sibu pada Ahad. Premier Sarawak juga menambah kerajaan negeri kini mula melihat potensi penggunaan robotik dalam sektor pertanian termasuk kelapa sawit. We have to know also the process of robots
how they move, using robot as a process of production. We don't have to rely on manual labor, but rather machine, including our agriculture sector. Pada majlis kali ini, seramai 347 penuntut menerima scroll ijazah termasuk PhD dan sarjana. Terdahulu, Datuk Petinggi Abang Zohari turut menyempurnakan majlis perasmian Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud. Pembinaan Dewan tersebut menelan belanja sekitar RM150 juta dan siap pada Jun 2023 di mana ia dilengkapi kemudahan convocation, sistem yang canggih selain Dewan utamanya yang dapat menampung hampir 2,800 orang jika ketiga-tiga ruang Dewan utama digabung. Dahulu ketika berucap, Naib Chancellor Universiti Teknologi Sarawak Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid berkata, komitmen dan usaha berterusan Kerajaan Sarawak memperkenalkan pelbagai insentif dan skim biasiswa untuk penuntut UTS menjadi pemangkin kejayaan UTS. Ujarnya dengan inisiatif yang diusahakan Premier Sarawak, jumlah pengambilan pelajar terus meningkat dengan ketara iaitu sebanyak 250%. With less than 100 students 10 years ago, today we are achieving student enrollment of close to 3,000. With the support and financial incentive introduced by the Yang Amat Berhormat Pro-Chancellor and other scholarships mentioned earlier, we aim to achieve 4,000 students by the end of 2024. In fact, after the introduction of the scholarship scheme by the Yang Amat Berhormat Pro-Chancellor, we have experienced significant increase in student intake by 250%. Beliau juga berkata sebagai sebuah universiti teknikal, UTS telah memulakan beberapa inisiatif di transformasi digital dalam menyokong strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. As a technical university, UTS has embarked on a number of digital transformation initiative to support Sarawak's post-COVID development strategy 2030 or PCDS 2030. We have established a full-fledged drone research laboratory focusing on drone traffic management system, industrial and community-driven applications, and healthcare delivery service for rural communities. Our team of researchers and students have completed a real-life smart home project based on smart home design, deploying Internet of Things or IoT technology, data analytics, cloud computing, solar energy, and rainwater harvesting. Malah ujar beliau dengan kerjasama rakan kongsi dari Eropah dan negara Asia lain, UTS menjadi perintis program Participatory Design Approach for Indigenous Community dan pemeliharaan warisan di Sarawak melalui penyelidikan menggunakan teknologi digital dan diberi peluang sebagai tuan rumah persidangan reka bentuk penyertaan PDC pada Ogos tahun depan yang pertama kali dianjurkan di luar Eropah. Sementara itu, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS berkesempatan menemui 3 penuntut UTS yang telah menerima anugerah Chancellor dan anugerah akademik pada Majlis Convocation UTS ke-7. Thanks for my parents for supporting me to study in UTS, and also thanks for the lecturers, those who provide guidance during my study, and also thanks for UTS for giving me these awards. Yeah, I'm quite surprised when I received this. Perasaan kami semasa kami terima award tu adalah sangat happy lah, sangat gembira, dan kami sangat berterima kasih dengan mak bapak kami terutamanya dan semua tenaga pengajar dekat UTS itu, dan termasuk juga dengan sokongan kami pun kawan-kawan lah selama kami pun perjalanan semasa belajar. I feel surprised and very honored to get this award because this is very honorable and memorable award that I can prove myself with all the hard work I pay off in these 4 years. What's your plan after graduating? After graduating, I plan to work for a few years first, and after that, if I am able to pursue my study further, and I can go for master again.
Beralih ke Miri dengan pembentukan perjanjian tiga pihak antara Yayasan Sime Darby, Yayasan AIDS Malaysia MAF dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mampu menyumbang kepada kelestarian jangka panjang respon HIV dan AIDS negara. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awang Sauni, kerjasama tersebut boleh mengurangkan kebergantungan kepada dana kerajaan. Katanya pembentukan kerjasama multisektoral melalui penglibatan sektor korporat merupakan salah satu pemacu kritikal yang dikenal pasti untuk mempercepatkan sasaran pelan strategik kebangsaan bagi mengakhiri HIV/AIDS menjelang 2030 NSPEA. KKM sememangnya amat menghargai usaha yang diterajui oleh Malaysia AIDS Foundations untuk mempelbagaikan sumber daya bagi menyokong program-program HIV dan AIDS. Ianya bukan sebagai satu saingan, tapi sebaliknya sebagai pelengkap kepada usaha kerajaan untuk menangani epidemik ini secara lebih efektif dan holistik. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Pelancaran Teratak Kasih Tok Nan Cawangan Miri pada Sabtu. Namanya penghalang terbesar yang memberi kesan kepada kehidupan orang yang hidup dengan HIV, AIDS, ODHA adalah stigma dan diskriminasi termasuk ketidaksamaan. Beliau berharap masyarakat mampu mengubah tanggapan negatif kepada golongan ODHA supaya mereka berani tampil untuk mendapatkan rawatan kerana risiko penyebaran virus tersebut sukar dibendung sekiranya persepsi negatif ini masih berterusan. Pada kemuncak majlis itu diadakan upacara penyerahan sumbangan cek berjumlah 1.5 juta ringgit oleh Yayasan Sime Darby kepada MAF. Sekian isi malam bersama saya Fidel Matram. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan Majlis Perasmian Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud dan Majlis Convocation ke-7 Universiti Teknologi Sarawak yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Cebu pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.